apa langkah sepatutnya kerajaan perlu kesan serta-merta, apa pandangan saudara Tan terhadap soal ini? Sebagai penambahan untuk makluman YB 22 YB, menurut laporan berita harian hari ini yang sempat saya baca sebentar tadi, pihak polis telah mengumumkan akan mengkompau pihak sekolah yang mencetuskan kluster baru di pihak sekolah. Saman Menteri. So, Menteri. cadangan pengumuman daripada polis yang umumkan. Yalah, saya cadangkan Saman Menteri. Saman Menteri. Menteri tak perlu saman. Dia kuarantin pun 3 hari saja. Dia ada immunity. Orang awam 10 hari, dia 3 hari. Dan juga satu berita yang saya sempat baca sementara mendengar hujahan daripada YB, Menteri Kanan melangkap Menteri Pertahanan pada pukul 11 pagi tadi mengeluarkan jemputan kepada media untuk buat sidang media. Dan pada pukul 2 telah membatalkan notis sidang media yang dijadualkan pada pukul 5 petang tadi. Inilah satu lagi contoh yang kita boleh lihat depan mata kita. Satu sidang media pun dia boleh pusing-pusing tau. Nak buat sidang media, kemudian batal, kemudian tangguhkan macam mana. Semua orang pening. So balik kepada soalan yang dikemukakan oleh saudara pengacara, di sini saya hanya ada dua cadangan. Kalau pihak kerajaan yang cerdik, pandai, profesional, boleh panjat, tebuk atap, tebuk bumbung dan sebagainya. Satu, kerajaan perlu menyediakan satu SOP bersepadu yang meliputi pandangan, pertimbangan semasak-masaknya daripada semua pihak berkaitan, semua kementerian berkaitan, dan SOP ini perlu jelas, SOP ini perlu tegas, dan SOP ini boleh mendelegasikan sesetengah kuasa itu kepada pihak ataupun yang berkaitan. Dalam konteks ini adalah Kementerian Pendidikan, sama ada Kementerian Pendidikan Pusat ataupun Kementerian Pendidikan Negeri. Turunkan kuasa delegasi. Ini kerana pihak MKM boleh turunkan kuasa kepada pegawai penguat kuasa PBT keluarkan kompau. Bagaimana pula pihak kerajaan pusat tidak boleh turunkan kuasa kepada pihak kementerian, khasnya pejabat pendidikan negeri untuk buat keputusan. Tidak perlu semua rujuk kepada MKM. Yang kedua, agensi-agensi kerajaan yang telah ditugaskan, dibayar dengan duit rakyat, cukai-cukai daripada rakyat, yang kita sebut tadi, JECOM, KKMM, KKM, KPM, Jabatan Penerangan, wajib berfungsi memberikan nasihat, membantu pendaftaran. Sekarang saya nampak banyak daripada ahli-ahli parlimen dibebankan dengan tugasan ke pasar malam untuk bantu daftarkan untuk suntikan vaksin. Sepatutnya ini kerja-kerja JECOM, KKMM, Jabatan Penerangan. Kenapa semua tugasan ini dibebankan kepada wakil-wakil rakyat yang sepatutnya menggubah dasar? Dan juga mengambil kesempatan ini, saya ingin mengesyorkan dua cadangan untuk pertimbangan wakil-wakil rakyat kita, termasuklah dua-dua YB yang bersama-sama dengan kita. Yang pertamanya, seperti mana saya sebut tadi, kempen kerajaan gagal mendapat sambutan yang cukup luar biasa. Maka saya memandangkan kegagalan mereka, failure menteri-menteri yang ada di pusat ini, seperti Menteri Pendidikan, Menteri Kesihatan, maka saya mengesyorkan untuk mengadakan satu kempen potong gaji menteri RM10 diusulkan dalam sidang Dewan Rakyat yang akan datang. Kita kempen mulai sekarang untuk potong gaji menteri-menteri yang tidak gagal
menjalankan tugas RM10. Saya percaya kempen ini akan dapat sokongan ramai daripada masyarakat awam. Yang keduanya, selain daripada kita mendesak tamat darurat dan juga memulakan sidang parlimen secepat mungkin, kita juga perlu mendesak kerajaan membentangkan satu kertas putih, dibentangkan dalam Dewan Parlimen secepat boleh apabila sebaik saja disidang semula. Kertas putih ini wajar meliputi semua perbelanjaan, kegagalan, kejayaan dan apakah tindakan bersepadu untuk pihak kerajaan mengambil tindakan sehingga masalah COVID ini selesai. Mungkin dalam tempoh setahun ke, 2 tahun ke, 6 bulan ke. Apakah tindakan bersepadu yang pihak kerajaan akan laksanakan. Sebab itu, saya mengesyorkan di sini untuk pertimbangan, satu, potong gaji menteri RM10 yang tidak buat kerja. Yang kedua, mendesak kerajaan membentangkan satu kertas putih khas berkenaan semua perkara-perkara termasuk pembelian vaksin lah, belanjawan lah, duit dana yang digunakan lah, semua tu dalam satu kertas putih untuk dibentangkan dalam Dewan Rakyat apabila dimulakan persidangan semula.